Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kali ini Al-Kulliyah, kita akan bincangkan satu tajuk yang penting, yang menarik, yang barangkali pernah berlaku dalam kehidupan kita. Kita akan Al-Kulliyah kali ini akan bincang tajuk putus asa dengan Allah. Sifat ni sifat yang baik ke sifat yang tak baik? Putus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di kalangan kita yang pernah putus asa tak dengan Allah? Ada? Pernah tak ada masalah yang teruk sangat dalam hidup, yang sampai peringkat kita rasakan tak boleh nak selesai dah masalah ni, sampai peringkat kita rasa terlalu sedih? Barangkali ada di kalangan kita yang mungkin para penonton di rumah, yang ada kat masjid pada kali ini, pernah lalui saat-saat sedemikian. Jadi kita nak bincang bagaimana kita nak atasi bila kita rasa terlalu kecewa. Apa pandangan agama kepada orang yang macam putus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum itu, dalam hidup ini, siapa yang tak ada masalah langsung dalam hidup? Ada tak orang yang tak ada masalah? Ada. Ada orang yang memang tak ada masalah langsung dalam hidup. Orang gila. Kan? Kalau orang gila memang tak ada masalah. Kita yang tak gila ini, masalah itu perkara biasa. Cuma bagaimana Islam nak ajar kita hadapi masalah. Apa perasaan kita bila berlaku masalah dalam hidup. Maka tajuk putus asa dengan Allah ini pilihan yang sangat baik dari pihak penerbitan Al-Kulliyah. Sebab ini kita lalui. Kita cuba lihat dulu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak kisah-kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan cabaran-cabaran dalam hidup. Orang-orang yang hadapi cabaran, hadapi kesusahan dalam hidup. Antaranya ada satu surah dalam Quran. Surah ni cerita tentang seorang Nabi. Dari awal surah sampai ke hujung surah, kisah Nabi ni seorang. Nabi mana ni? Surah apa? Ustaz janganlah tanya-tanya kita orang. Ustaz ngajar dah lah. Surah Yusuf. Surah Yusuf, Allah Ta'ala cerita dari awal kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana kehidupan dia naik turun graf kehidupan dia, sehingga di hujungnya naik je. Ini Nabi Yusuf. Seronok. Para hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton Al-Kulliyah, kalau kita sedang hadapi masalah dalam hidup, cuba baca surah Yusuf, cuba teliti makna surah Yusuf. Sangat hebat. Nabi Yusuf ini, dia peringkat awal dikasihi oleh ayah dia. Kemudian adik-beradik dengki, adik-beradik khianat. Memang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Ada orang yang dikhianati oleh adik-beradik sendiri. Nabi Yusuf laluinya. Tolak dalam telaga, kena jual sebagai hamba. Ini dilalui. Tapi Nabi Yusuf tidak pernah putus asa dengan Allah. Nabi Yusuf ni dia online, connected dengan Allah, tak putus dengan Allah. Masa senang, masa kena tolak dalam telaga, masa kena jual sebagai hamba. Siapa kat sini pernah kena tolak dalam telaga? Tak ada kan? Tapi bukan telaga lah ustaz, masalah lain.
dijual sebagai hamba, duduk dalam rumah menteri, okey dah hidup jadi anak angkat menteri. Lepas tu kena fitnah pula, mak angkat duk gatal berkenan kat dia, kena fitnah, masuk penjara balik, lama dah, jadi naik turun kehidupan. Yang penting Nabi Yusuf tidak pernah putus pengharapan dia dengan Allah. Bahkan bukan saja Nabi Yusuf, ayah Nabi Yusuf sendiri. Apa nama ayah Nabi Yusuf? Apa nama? Pandai adik kita. Nabi Yaqub. Pandai. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Ayah Nabi Yusuf dalam keadaan tua dah, uzur dah. Ingat masa kisah abang-abang Nabi Yusuf balik cerita, waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Abang-abang ni bila tolak Nabi Yusuf dalam telaga, bawa balik baju yang ada darah. Abang-abang kata, ayah, usuk dah dimakan serigala. Rupanya dia tolak Nabi Yusuf dalam telaga. Ayah yang uzur, yang tak boleh nak kata apa dah, tak boleh nak buat apa dah, memang tak logik. Baju okey je ada darah, Yusuf kena makan dek serigala. Macam serigala ni suruh Nabi Yusuf, tanggalkan baju dulu, aku nak makan kau. Patutnya ada koyak lah baju. Ayah tahu bahawa abang-abang Yusuf ni khianat, tapi si ayah yang tak mampu nak buat apa, nak cari pun tak boleh. Apa ucapan ayah ni? Bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Ini ungkapan penting. Anak yang disayangi diberitahu mati, tapi si ayah ini dia tak putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia sebut satu ungkapan, fasabrun jamil. Apa maksud dia? Sabar itu indah. Fasabrun jamil. Sabar itu indah. Cuba kita sebut sekali ramai-ramai. Nonton di rumah pun boleh sebut dengan saya. Bila kita ada masalah, kita pinjam ungkapan Nabi Yaqub. Bila ada masalah, kan? Nabi Yaqub kata fasabrun. Nanti dulu, saya sebut dulu. Jangan semangat sangat. Sekali lagi. Fasabrun jamil. Sekali lagi. Fasabrun jamil. Apa maksud dia? Sabar itu indah. Seorang ayah yang tak boleh nak buat apa dah, fasabrun jamil. Sekali. Benarnya kalau kita baca kisah Nabi Yaqub ni, di hujung surah Yusuf, sekali lagi di ujung nanti bila abang seibu seayah Nabi Yaqub disebut dalam kitab tafsir dengan nama Bunyamin. Di akhir nanti ada sekali lagi Nabi Yaqub akan sebut fasabrun jamil. Yang pentingnya bila si anak terpisah, ayah ini masih lagi tidak putus harap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ada rasa sabar, bahkan dia masih rasa ada harapan berkenaan dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Okey. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ungkapan ini disebut sekali lagi ketika isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah, kena fitnah. Orang-orang munafikin fitnah Aisyah melakukan perkara terkutuk. Orang munafik jahat balik daripada peperangan Bani Mustaliq. Aisyah dia ikut Nabi pergi perang. Jadi dalam perjalanan balik, masa Nabi dan para sahabat berhenti sekejap kat padang pasir dalam perjalanan, Aisyah nak buang air. Lalu dia keluar dari, biasanya isteri Rasulullah ni para sahabat angkat dalam apa dia panggil tu? Apa? Tandu. Jadi bila dia orang berhenti sekejap, Aisyah keluar dari tandu tu nak pergi buang air. Lepas tu selesai buang air kat padang pasir lah, Aisyah nak balik ke tandu ni, perasan rantai dia terjatuh.
Aisyah pun patah balik pergi cari rantai kat tempat buang air tadi. Lalu yang angkat tandu ni, bila nak teruskan perjalanan, dia orang angkat terus berjalan. Aisyah ni kecil, jadi orang tak perasan ada ke tak ada ke, dia ringan je. Orang angkat terus berjalan. Jadi Aisyah tertinggal seorang. Rasulullah dan para sahabat dah berjalan jauh dah. Kemudian ada seorang sahabat yang lain yang tertinggal, yang lambat sikit. Lalu dia tengok, Ummul Mukminin. Lalu dia dudukkan unta dia suruh Aisyah naik unta, dia tarik unta itu balik ke Madinah. Ringkas ceritanya macam tu. Bila sampai di Madinah, orang munafik tengok sahabat tadi tarik unta, Aisyah ada atas unta, orang munafik pun buat cerita. Dia sebarkan fitnah. Orang munafik kat Madinah ni, Abdullah bin Ubay, kerja dia sebar fitnah. Dia sebarlah kat kedai kopi, kat Facebook, kat Instagram dia sebar bahawa Aisyah dah berzina. Perkara ini menyebabkan nama Aisyah ni jadi dihina, dan menyebabkan Aisyah terlalu sedih, sehingga sampai ke muncaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, Aisyah, kalau kamu buat, istighfarlah pada Allah, Allah akan ampunkan dosa kamu. Kalau kamu tak buat, Allah Maha mengetahui. Bagi seorang isteri, bila suami kata kalau kamu buat, istighfarlah, sedih. Sebab memang Aisyah tak buat. Ketika itu Aisyah kata, aku tak tahu dah nak cakap apa, melainkan aku akan sebut apa yang disebut oleh ayah Yusuf dulu. Aisyah sampai lupa nama Nabi Yaqub. Aku akan sebut apa yang ayah Yusuf sebut dulu. Fasabrun jamil. Aisyah pun sekali lagi sebut fasabrun jamil. Sabar itu indah. Aisyah tak putus asa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga selepas itu beberapa hari Allah turunkan ayat Quran beritahu perkara sebenar, membersihkan nama Aisyah. Aisyah, walaupun orang semua kata kat dia, walaupun semua orang sedih, dia sedih masa tu, tapi hatinya dia tak putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sekarang ni dalam kehidupan, kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita. Ada orang diuji kematian anak yang dia sayang. Ada orang diuji kematian suami. Ada orang diuji kematian isteri. Sedih, ya? Sedih tak kalau suami meninggal? Nampak macam tak berapa sedih je. Sedih tak? Sedih? Dia tanya orang lelaki pula. Orang lelaki sedih tak kalau isteri meninggal? Orang lelaki setia. Sedih tapi senyum. Ini kan Allah uji. Ada orang Allah uji dia tak jumpa-jumpa jodoh, tak kahwin-kahwin. 5 kali dah bertunang, tak jadi. Yang ke-6 baru ni ingat jadi dah, mati pula tunang. Tak jadi tunang. Ada orang jumpa dah pasangan, Allah Ta'ala uji 8 tahun kahwin, tak dapat zuriat. Pun ujian Allah. Ada orang Allah Ta'ala uji, bagus jumpa jodoh, dapat zuriat, keluar baby, jantung berlubang pula. Yang penting jangan kita putus harap dengan Allah. Ada orang yang subhanallah, lama dia tunggu, akhirnya dapat jodoh. Saya pernah ada kenalan, dia kahwin, agak lambat sikit nak dapat zuriat. Agak lambat sikit nak dapat. Biasalah ada orang Allah uji. Tapi dia ni tak putus berdoa, berikhtiar, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah setelah beberapa tahun, kawan saya ni pun mengandung. Bukan kawan saya, isteri dia lah. Dia mengandung juga, tak beranak-beranak lah. Isteri dia mengandung, lahir baby beberapa jam saja baby meninggal pula. Ya Allah, hebatnya ujian Allah pada dia. Tapi sedih tak? Sedih, memang sedih. Memang sedih. Tetapi dia masih tidak putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia faham bahawa ini adalah ketentuan dan ujian dari Allah. Alhamdulillah sekarang dapat baby baru dah. Allah Ta'ala dah ganti, dah 3 tahun dah umur baby tu, yang baru. Yang penting masa masalah tu.
Berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lalu di satu tanah perkuburan. Rasulullah terlihat seorang perempuan sedang menangis kat kubur. Nangis. Rasulullah kata, wahai perempuan, isbiri, ittaqillah wasbiri. Rasulullah kata, wahai perempuan, takwalah pada Allah, sabar, sebab dia menangis terlalu kuat. Perempuan tadi tak tengok pun Nabi. Dia kata, ilaika anni, pergi, fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi, kau tak kena macam aku kena. Dia tak tahu Nabi. Lalu Rasulullah pun berlalu. Ada orang datang beritahu perempuan si ibu ini bahawa yang tegur kamu tadi itu Rasulullah. Dia pun, Rasulullah. Dia pun pergi cepat-cepat ke rumah Rasulullah, beritahu, wahai Rasulullah, saya minta maaf. Tadi saya tak perasan Rasulullah, yang saya kata ilaika anni, pergilah kau tak kena macam aku. Saya tak perasan Rasulullah. Minta maaflah. Ketika itu Rasulullah tak marah. Cuma Rasulullah beri satu kaedah. Innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar yang tinggi nilainya ialah di saat berlaku musibah tu. Masih anak mati, sabar itu yang paling bernilai. Jadi ada orang pelbagai ujian. Berbagai ujian dalam hidup. Ada orang Allah Ta'ala uji dia. Dia mungkin dalam kehidupan dia mungkin pernah melalui zaman lara dia, zaman jahiliah dia. Tiba-tiba dia nak bertaubat, dia nak membaiki diri, tapi dia dah nak bertaubat, dah nak tinggal dah alam lama dia, baru je nak jadi baik, datang lagi ujian. Allah. Sehingga ada kalanya dia rasa macam aku ni nak dekat dah dengan Allah, tiba-tiba Allah buat begini pula ke aku. Di situlah persimpangan. Di situ persimpangan. Ada orang yang U-turn balik ke zaman jahiliah dia. Ada orang yang dia faham bahawa Allah nak kuatkan lagi dia dengan Allah tambah ujian. Allah dengan ujian baru ni Allah nak hapuskan dosa-dosa dia yang lampau. Sebab itulah penting kita menuntut ilmu. Penting kita hadiri majlis ilmu. Penting kita menonton rancangan-rancangan agama. Daripada rancangan agama ni kita dapat panduan. Sebab memang berlaku, ada orang dia berhenti kerja, ustaz, saya tak nak kerja dah kat sini ustaz, sebab kat sini terlibat perkara haram, terlibat dengan perkara yang jelas dilaknat oleh Allah, saya nak berhenti kerja sini. Niat dia dah berhenti, tekad berhenti. Dia dapat kerja baru, tapi kerja baru 2 minggu kena tipu pula. Kadang-kadang dia rasa, Allah tak sayang ke aku? Allah main-main ke aku ke? Sebab itu kita perlu ilmu. Apa ilmunya? Ilmunya satu pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah, kalau Allah sayang sesuatu kaum, Allah akan uji mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Barang siapa yang redha dengan ujian, maka dia akan dapat redha Allah. Barang siapa yang marah dengan ujian, dia akan mendapat kemurkaan Allah. Pernah jumpa tak ada orang dia salahkan Allah? Dah aku pergi masjid dah, berlaku juga begini. Dah aku tak nak dah terlibat buat macam tu, kenapa anak aku yang mati? Ya, ini Allah uji kita. Dengan ilmu kita faham bahawa dengan ujian ni, ini Allah nak buat aku supaya bertambah kuat. Ujian yang bertimpa-timpa ini dosa-dosa lama ni Allah nak hapuskan, Allah uji. Allah uji aku lagi banyak ni sebab Allah sayang kat aku lah Allah uji. Itu orang yang menghadapi masalah ini dengan ilmu. Jadi dia tak putus asa dengan Allah. Dengan ilmu dia faham, Nabi-Nabi dulu hadapi ujian lagi hebat daripada aku. Ada kenalan saya, dia berhenti kerja, dia bekerja, saya tak nak sebutlah sebagai apa, tapi ketika itu gaji dia 16,000 sebulan. Ada sini gaji 16,000?
Sini lebih lagi kan. Gaji dia 16,000. Tapi kerja dia ni, dia terpaksa mengiyakan rasuah-rasuah yang dibuat oleh bos dia. Dia terpaksa. Dia tak nak terima rasuah, tapi sebab dia duduk kat situ, dia terpaksa sekali. Akhirnya dia ambil keputusan berhenti kerja. Saya tanya dia, Ji, masa berhenti kerja tu ada kerja lain dah ke? Dia kata, saya tak ada lagi Ustaz. Masa tu tak ada kerja, tapi saya tak tahan dah. Masih musim buah deriang, sampai deriang satu van. Musim raya sampai hamper itu ini. Jadi saya tak tertolak dah. Jadi saya ambil keputusan, daripada dapat perkara-perkara ni, saya pun terlibat kadang-kadang ada perkara yang sepatutnya tak lulus, saya terpaksa luluskan. Tak cukup spek, saya kena kata ya. Saya ambil keputusan, saya berhenti kerja. Dah berhenti kerja tu macam mana lepas tu? Allah, dia kata 2 tahun saya berniaga ni tak jadi, saya jual ni kena tipu, saya berniaga ni rugi, tak jadi. Sehinggalah saya dapat peluang sekarang ni. Mungkin saya sebut secara umum je lah, dia buka restoran sekarang. Ada orang bantu dia, ajar masak, dia ada simpanan duit sikit, modal. Saya pun tengok bisnes dia begitu berkembang, restoran dia pun semakin besar, orang ramai datang. Saya pun sangat tengok, Ji, Haji buat keputusan ni kerana Allah. Dalam masa 2 tahun pertama itu memang suffer, dia kata. Masalah. Tak jadi itu, tak jadi ni, tak cukup duit, tak nak makan apa semua 2 tahun. Tapi dia tak putus asa dengan Allah. Akhirnya dia jumpa lubang, buat restoran, sekarang ni maju. Saya pun sengih, saya kata apa, Ji? Mesti sekarang 2 kali ganda Kalau dulu 16,000, mesti sekarang 2 kali ganda. Dia tersenyum, tapi dia tak angguk. Dia senyum. Bila dia senyum, dia tak angguk. Saya kata 2 kali ganda tadi kan. Dia tak angguk, dia senyum. Saya kata, ke 3-4 kali ganda? Dia senyum, adalah Ustaz. Maksudnya tadi, masa saya kata mesti 2 kali ganda, dia senyum tapi dia tak angguk. Jadi saya faham terus, saya kata, ke 3-4 kali ganda dah sekarang? Alhamdulillah Ustaz. Allah. Dalam masa bisnes dia tu 1.5 tahun baru. Ini. Bila kita tak putus dengan Allah, Allah janji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, antaranya sifat orang bertakwa ni, dia tak putus dengan Allah, Allah akan bagi dia jalan keluar terhadap masalah. Allah bagi rezeki yang tidak disangka-sangka, dengan syarat dia bertakwa. Pergantungan dia dengan Allah ini tak putus-putus. Encik pernah tak sesat kat Mekah? Siapa ada pengalaman pergi ke Mekah buat haji, sesat, hilang suami ke, hilang isteri ke? Para penonton kita mungkin ada pengalaman. Oh benar Ustaz, tak jumpa cari suami. Kan? Tapi hebat orang perempuan di Mekah ni, hebat orang perempuan. Orang perempuan dia tahu diri dia lemah. Bila tahu dia lemah, dia terus bergantung pada Allah. Ada ramai berlaku, Ustaz, saya sesat, tak jumpa cari suami, tak jumpa cari travel agency kat mana ni, tak tahu nak buat apa. Saya pun teringat, oh Kaabah, saya pergi berdoa, melintas orang-orang yang dari wakil travel. Ini berlaku. Apa yang penting, kerjasama. Yang pentingnya ialah kita tidak putus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang yang beriman yang boleh bersifat gini. Malangnya apabila dalam hidup ini kita kurang panduan ilmu. Bila tak ada ilmu, timbulnya masalah-masalah seumpama ini, kita merasakan seolah-olah Allah benci pada kita. Kita rasa macam Allah benci pada kita. Jadi jangan sampai perasaan seperti itu timbul. Kadang-kadang bila kita nak taat, akan berlaku banyak halangan-halangan. Kadang-kadang kita nak tinggalkan maksiat, banyak lagi halangan-halangan yang terpaksa dihadapi. Ya. Mungkin kita boleh ambil satu lagi. Ini peristiwa contoh seorang perempuan yang sangat hebat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam peristiwa Ma'al Hijrah. Ummu Salamah
Ummu Salamah seorang isteri yang hebat. Bila Nabi suruh hijrah, mereka pun nak taat. Okeylah, tak apa, nak tinggalkan tanah air di Mekah, tinggalkan harta setakat barang yang ada. Mereka suami isteri, Abu Salamah, Ummu Salamah, lepas tu baby dia Salamah. Salamah ni boy ke girl? Salamah. Kalau kat kita ni Selamah ni perempuan tak? Selemah. Ni Salamah ni baby boy. Baby boy, nama dia Salamah. Jadi Abu Salamah, Ummu Salamah dan baby siap barang sikit kat Mekah ni, nak hijrah ke Madinah. Nak hijrah. Baru je keluar sikit dari Mekah sampai ke Tan'im, keluarga Ummu Salamah datang pergi blok jalan. Keluarga perempuan kata, wahai Abu Salamah, kamu nak ikut Muhammad pergi Madinah, pergilah. Tapi jangan bawa ni keturunan kami ni, Ummu Salamah ni anak dia jangan bawa. Kamu nak ikut Muhammad, pergi. Kata keluarga perempuan. Kafir lah. Lalu Abu Salamah nak taat pada Allah, tapi terpisah dengan isteri dan anak. Sayang tak kat isteri? Sayang. Sayang tak kat anak? Abu Salamah sayang. Tetapi Allah dan Rasul lebih utama. Tak apalah, dengan penuh sedih dan mengharap pertolongan Allah. Ni kita kata tak putus dengan Allah. Abu Salamah pun meneruskan perjalanan ke Madinah. Baru je Abu Salamah berjalan jauh sikit, datang pula keluarga Abu Salamah. Keluarga pun yang masih tak Islam datang kat sini. Dia cakap kat keluarga Ummu Salamah, kamu nak ambil anak perempuan kamu Ummu Salamah tu, ambil lah. Tapi baby boy ini zuriat kami, jangan ambil. Jadi keluarga siapa? Abu Salamah, keluarga lelaki nak rampas baby. Dia kata kat keluarga Ummu Salamah, faham tak ni kebelik? Boleh faham? Tak faham pun buat faham je lah. Keluarga Ummu Salamah nak tarik Ummu Salamah dan baby. Keluarga Abu Salamah ni semua kafir ni. Kau nak ambil anak kau perempuan tu, ambil lah, tapi baby boy kena bawa kat keluarga ayah dia. Lalu orang Arab berebut-rebut tarik baby. Dua-dua ni yang golongan musyrikin Mekah lah. Keluarga Ummu Salamah kata tak. Keluarga Abu Salamah kata kami punya. Tarik, patah tangan baby. Bayangkan hati seorang ibu, baru je berpisah dengan suami, akhirnya terpaksa mengalah, ambillah baby ni, ambil kat keluarga kamu, keluarga Abu Salamah tadi. Dalam keadaan baby berteriak menangis, patah tangan. Bayangkan hati seorang ibu, seorang isteri, baru pisah dengan suami, pisah pula dengan babynya. Ya Allah, aku nak taat pada Allah, aku nak sahut seruan Allah, tapi kenapa Allah uji macam ni? Itu bahasa yang disebut oleh orang yang kita katakan agak lemah iman. Dah Ustaz, saya pernah timbul perasaan begitu. Ini penting kita dengar ilmu. Ketika itu kita kena faham bahawa Allah sedang menguji kita, dan ujian Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita kena ada perasaan Allah tak akan uji aku melainkan dengan ujian yang Allah tahu aku boleh lalui. Itulah yang dipegang oleh Ummu Salamah. Menangis, memang menangis. Pisah dengan suami, pisah dengan anak. Tak tahu macam mana nasib Abu Salamah kat Madinah. Bukan dia boleh online Facebook, bang, upload gambar sampai dah Madinah. Tak ada. Nak WhatsApp ke dengan suami kat Madinah? Cik biasa WhatsApp. Tak biasa Facebook. Tak ada. Buatlah bila kita jadi friend. Jadi sekarang Ummu Salamah ni dia terpisah dengan suami dia, dengan anak dia. Ya Allah, apa macam tu sekali. Tak tahu nasib macam mana. Tapi hatinya tak putus pergantungan dengan Allah. Sedih. Menangis.
Tapi dengan Allah pergantungannya tetap kuat. Kata Ummu Salamah, setiap petang aku hanya keluar dari rumahku ke tempat kami terpisah. Aku hanya mampu menangis dan mengadu kepada Allah. Petang pergi kat tempat terpisah dengan suami dan anak-anak, aku hanya mampu menangis dan mengadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah, mengadu kepada Allah. Kita kadang-kadang kalau ada masalah, kita mengadu pada siapa? Kat mana? Kita cerita pada siapa? Adakah kita mengadu pada Allah? Kita tak mengadu pada Allah. Mengadu kat Facebook. Sudah tidak ada yang menyayangiku lagi. Buat status. Nah, si dia sudah bukan seperti yang dahulu lagi. Suamiku telah berubah. Apa itu? Selesai masalah ke? Tak selesai masalah. Kita mengadulah kepada Allah. Allah yang berjanji akan perkenankan doa hambanya yang mengadu. Dah ustaz, saya doa dah ustaz. Saya semayang ajak dah, Allah tak bagi. Ada pula orang kata gitu. Ya. Ummu Salamah mengadu pada Allah. Berlalu 1 tahun. Akhirnya ahli keluarga dia tu rasa kesian. Tak sampai hati tengok. Lalu adalah di kalangan ahli keluarga dia kata, dia bincang sama-sama dia. Dia kata kesian kat Ummu Salamah. Bagilah. Dia nak pergi jumpa suami dia, bagilah. Ummu Salamah kalau nak pergi Madinah, pergilah. Kata keluarga dia, musyrikin Mekah. Ummu Salamah kata, mana mungkin seorang ibu boleh terus terpisah dengan anaknya. Lalu, tolong aku nak anak aku balik. Lalu ada ahli keluarga dia pergi bincang dengan keluarga Abu Salamah tadi. Serah baliklah baby Salamah tu, kesian kat mak dia. Lalu mereka pun berlembut hati. Siapa yang buat mereka terlembut hati? Siapa yang pertemukan balik Ummu Salamah dengan anaknya? Allah. Akhirnya Ummu Salamah ambil baby, siap barang sikit, terus naik unta berdua. Allahu thalithuhuma, Allah yang bersama mereka. Meneruskan perjalanan dari Mekah, naik unta 2 beranak pergi ke Madinah. Dan akhirnya sampai di Madinah, jumpa suaminya Abu Salamah. Siapa yang mempertemukan balik mereka? Siapa yang selesaikan masalah mereka yang terpisah ini? Allah. Allah uji setahun. Akhirnya mereka mendapat kemanisan. Tapi baru je jumpa dengan suami, peluk, cium, tengok anak, tengok baby, melepas rindu, terdengar pula paluan jihad panggil ajak pergi keluar perang Badar. Allahu Akbar. Setahun tak jumpa isteri, baru jumpa orang panggil keluar pergi Badar pula. Allahu Akbar. Setahun tak jumpa imam, baru jumpa orang panggil pula, suruh bertugas kat masjid. Boleh tinggal? Payah juga nak tinggal ustaz. Bagilah cuti seminggu dulu lah. Allah. Dia baru je jumpa tu. Allah uji lagi. Tapi iman Abu Salamah pergi perang Badar. Alhamdulillah Islam menang perang Badar. Abu Salamah balik berjaya. Mereka memulakan kehidupan setahun di Madinah. Setahun hidup dengan bahagia. Sebab tu kita kata, dalam hidup ini graf kehidupan kita naik turun. Alhamdulillah hidup bahagia setahun. Tahun depan sekali lagi paluan menyeru umat Islam pergi menghadiri perang Uhud. Abu Salamah pergi perang Uhud. Dalam perang Uhud ini Abu Salamah cedera parah, sedih balik. Dan saya nak tutup kisah Ummu Salamah ini. Bila dia balik cedera parah, si isteri ni jaga suami dia. Sedih tak? Sedih balik. Baru setahun gembira, suami pula sakit nazak. Masa Abu Salamah ni barangkali dia rasa nyawa dia dah sampai ke hujung, Abu Salamah pesan kepada isterinya. Dia pesan. Agak-agak dia pesan apa? Awak jangan kahwin lain je. Tak, dia tak pesan macam tu. Abu Salamah pesan, wahai Ummu Salamah, barang siapa yang terkena musibah, lalu dia menyebut 3 rangkap doa, Allah pasti akan menggantikan kebaikan lagi pada dia.
Apa doa 3 rangkap tu? Yang pertama sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua menyebut Allahumma ajurni fi musibati. Yang ketiga menyebut wa akhlifni khairan minha. 3 rangkap. Wahai suami pesan ni, suami sakit nak mati, pesan kat isteri. Mah ada tak Ummu Salamah? Rasulullah pesan, siapa baca 3 doa tadi, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua dia sebut, ya Allah, aku harap pahala atas musibah ni, aku sabar. Yang ketiga dia sebut, ya Allah, gantikan yang lebih baik. Allah akan ganti lebih baik. Lalu beberapa hari Abu Salamah pun meninggal. Ummu Salamah teringat pesan suami dia, mati suami ni musibah. Lalu Ummu Salamah sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pun sebut Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, aku harap pahala atas musibah ini. Yang ketiga tadi apa? Ya Allah, gantikan yang lebih baik kan. Masa dia nak doa yang ketiga, dia tersekat. Ummu Salamah ni dia tersekat. Sebab apa tersekat? Ya Allah, gantikan yang lebih baik. Dia tak boleh nak baca doa ni sebab dia rasa tak ada dah yang lebih baik daripada abang mah dia. Tapi dia ingat, ni doa Nabi aja. Dia pun bacalah, Allahumma akhlifni khairan minha. Ya Allah, gantikan lebih. Mungkin ganti keadaan hidup, mungkin ganti ketenangan, tak semestinya ganti orang. Dia baca 3 rangkap doa ini. Lepas habis iddah, Sayyidina Umar datang Pinang, dia tolak. Sayyidina Abu Bakar datang Pinang, dia tolak. Selepas itu sebaik-baik makhluk di atas muka bumi ini datang Pinang Ummu Salamah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinang Ummu Salamah, daripada Ummu Salamah bertukar menjadi Ummul Mukminin. Dulu dia mak salat kepada Salamah seorang, sekarang dia menjadi Ummul Mukminin. Tengok orang yang hatinya tak putus dengan Allah. Dulu terpisah dengan anak, terpisah dengan suami, jumpa suami sakit, kena uji, terpisah, kena pergi perang, suami mati, akhirnya menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup kita jangan putus asa dengan Allah. Ada di kalangan kita Allah uji anak kita sakit terus, ustaz, ujian pada saya ustaz, baru ni suami meninggal. Pas suami meninggal, anak ni sakit pula, macam mana nak rawatan. Teruskan usaha, teruskan ikhtiar. Dia perkara macam ni kadang-kadang bila saya sebut hadis Nabi, sebut ayat Quran, kadang-kadang ada orang kata, ustaz cerita zaman Nabi boleh lah ustaz. Ustaz cerita zaman wahyu turun para nabi. Ni kita ni wahyu tak ada dah. Itu zaman orang kuat iman. Sebenarnya kita semua berpeluang tak? Untuk mendapat kelebihan orang-orang yang tak putus dengan Allah. Jangan kita terlalu bersedih. Sedih boleh, tapi jangan sedih yang melampau. Pernah ada seorang syekh bercerita di Mesir. Ini seorang ibu, ya Allah, dia duduk dengan ayah dia. Perempuan ni duduk dengan ayah dia. Dia ada anak kecil, ada baby. Suami dia tak ada. Jadi suatu malam, daripada siang hari, baby ni demam panas, demam teruk. Ni di Mesir berlaku kisah ni. Diceritakan oleh Syekh Muhammad Hassan hafizahullah. Jadi si ibu ni bila anak dia panas demam, tapi orang miskin lah, memang orang susah, miskin sangat, nak bawa pergi klinik hospital memang tak ada duit. Anak dia menangis daripada siang hari, tak henti-henti menangis, demam panas teruk. Sehingga tengah malam, pukul 10, pukul 11 malam, si ibu ni tak tahu nak buat apa dah. Ayah tua dah. Ibu baby ni tak tahu, ya Allah, macam manalah anak aku. Ya Allah, janganlah kau ambil anak kesayangan aku ini. Dia semayang. Semayang ajak 2 rakaat. Lepas semayang, ambil basahkan kain, letak atas dahi baby. Ya Allah, janganlah kau ambil anak aku. Ya Allah, sembuhkanlah dia. Ya Allah, pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, semayang 2 rakaat, tengok baby menangis, semayang. Ya Allah, janganlah kau ambil anak kesayanganku ini. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu dia.
Ada orang ketuk pintu dia. Ayah dia pun pergi buka pintu, dia pun pakai tudung. Ayah dia buka pintu. Assalamualaikum. Ayah dia pun pergi buka pintu, dia pun pakai tudung. Ayah dia buka pintu. Assalamualaikum. Rupanya ada doktor. Doktor datang kat pintu. Mana baby? Mana baby? Doktor tu kata. Dia pun tengok ayah dia pun tengok dia. Tu baby, tunjuk baby. Doktor pun terus meluru masuk. Pergi cek baby. Dia di Mesir ni, dia keedah ni. Biasa macam ni, doktor datang, cek. Lepas tu doktor bagi tahu sakit apa, doktor bagi tahu ubat. Doktor tak bagi ubat. Jadi doktor bagi bil, kita kena bayar, dia panggil consultancy. Jadi doktor cek, bagi ubat, kita bayar doktor yang cek, doktor pun balik. Biasa gitu. Jadi kita ni bawa senara barang pergi ke farmasi, beli ubat. Jadi malam tu doktor kata, buka pintu, mana baby? Dia orang pun terpengang-pengang, tu baby. Doktor pun pergi, cek baby. Doktor kata baby ni sakit gini-gini, ni senarai ubat. Ambil. Perempuan tu kata, terima kasihlah tuan doktor, terima kasih. Doktor tu kata, iyalah terima kasih, ni bil saya. Ni bil saya. Banyak. Perempuan tu kata, kami tak ada duit ni. Doktor kata, kamu jangan main-main. Aku datang pukul 2 pagi ni. Jangan kata tak ada duit macam tu. Ya doktor, kami tak ada duit. Dah kamu ni sekarang pukul 2 pagi. Kamu telefon aku suruh datang cek baby, tiba-tiba cakap tak ada duit. Perempuan tadi kata, tuan doktor, kami tak ada duit nak bayar. Dan untuk makluman tuan doktor, di rumah kami telefon pun tak ada. Doktor tu tanya, ni rumah 31 ke? Tak, ini rumah nombor 13. Ya Allah. Rupa-rupanya jiran mereka, rumah 31 sana ada masalah anak sakit juga. Orang telefon panggil doktor ke rumah 31. Doktor tersilap sampai ke rumah nombor 13. Wala tayasu min rahmatillah. Jangan kita putus mengharap. Rupanya doa dia tadi Allah makbulkan. Ya Allah. Doktor tersilap rumah. Lalu doktor itu mengeluarkan air mata. Doktor itu kata, demi Allah, Allah lah yang menghantar aku ke rumah kamu. Aku nak pergi ke rumah 31, Allah hantar aku ke rumah 13. Allahu Akbar. Lalu doktor tu sambil menitikkan air mata, keluar dari rumah, start kereta dia, pergi beli ubat, pergi beli makan malam. Doktor tu hantar ubat, hantar makanan, ini untuk kamu. Allah hantar aku. Ya Allah. Dan kadang kita ni, bila kita minta dengan Allah, kita mengharap dengan Allah, kadang-kadang kita nak Allah bagi macam kita nak. Ingat, Ibn Atta'illah menyebut dalam kitab Hikam, jangan kita putus asa dengan Allah. Yang penting kita ma'al ilhah, kita bersungguh, bermunajat, mengharap, jangan putus dengan Allah. Sesungguhnya Allah janji akan beri, tapi dengan cara yang Allah pilih, bukan cara yang kita nak. Allah akan beri pada waktu yang Allah pilih, bukan waktu yang kita nak. Kadang-kadang kita minta, kita nak minggu depan, Allah bagi tahun depan. Allah Maha tahu. Kita nak sangat anak kita dapat 5A, masuk asrama penuh, Allah tak bagi. Allah bagi 3A, tak masuk asrama penuh, berulang je kat rumah. Rupa-rupanya Allah tahu, barangkali kalau masuk asrama penuh tu dia jadi lara, jadi teruk perangai. Dia berulang kat rumah, kita nampak. Kita nak sangat anak kita ni dapat kerja ni, jadi ni, tiba-tiba Allah tak bagi jadi ni, jadi benda lain. Sebab Allah tahu kalau dia kerja besar, pangkat besar, kita pun dia tak ingat dah. Allah bagi dia kerja biasa-biasa, duduk dengan kita jaga. Yang penting kita jangan putus harap dengan Allah.
Apa saja masalah dalam hidup. Sebab itulah ada satu asas yang penting. Saya nak sebut, kita peganglah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Surah apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? 216. Al-Baqarah ni maksud dia apa? Lembu. Kau. Dalam Quran dia sebut sapi betina tak? Surah Al-Baqarah. Bangladesh panggil apa? Bangladesh. Baqarah. Apa? Lembu. Baqarah. Oh, Bangladesh panggil Baqarah. Lembu, bahasa Bangladesh? Guru. Guru. Oh. Itu macam Masya Allah. Guru. Kalau guru matematik, lembu. Ya Allah. Oh, guru sebab kita sama kita ni hebat, kita hari ni Al-Kuliah hari ni hebat international. Ada sahabat-sahabat kita boleh faham ke saya cakap? Ke mau saya cakap Bangladesh? Kemana saya? Balu asih. Saya pun pandai cakap. Dua patah je. Jadi dalam surah Al-Baqarah, dalam surah guru, surah Al-Baqarah tadi, tolong ingat. Dalam kita ada masalah dalam hidup, ayat nombor 216. 216. Allah Subhanahu wa taala menyebut wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa maksud dia? Barangkali kamu tak suka satu-satu perkara, tapi sebenarnya perkara itu lebih baik untuk kamu. Barangkali kamu nak sangat satu perkara, tapi sebenarnya ia tak baik untuk kamu. Sebab tu Allah tak bagi. Wallahu ya'lamu. Allah sangat-sangat mengetahui. Wa antum la ta'lamu. Kamu tak tahu. Saya nak sangat baby girl, Ustaz. 6 orang dah, semua jantan. Saya nak sangat yang perempuan seorang. Ya, kadang-kadang bukanlah maksud saya supaya kita lawan kehendak kita. Ikhtiarlah, usahalah. Kena ikhtiar sokmo-sokmo. Kan? Kena ikhtiar. Tapi faham ayat ni. Ayat surah Al-Baqarah ayat nombor berapa? 216. Kadang-kadang ada berlaku, oh Allah Ta'ala kata wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali ada perkara yang kamu tak suka, tapi benda tu baik untuk kamu. Jadi Allah beri untuk kamu. Sakitnya lutut makcik ni Ustaz. Datang masjid naik tangga sakitnya lutut, bagilah sembuh. Allah bagi sakit lutut sikit. Tak sembuh-sembuh lah Ustaz. Allah tahu dah. Kalau sembuh tak datang masjid dah, pucuk-pucuk je. Tak main masjid dah. Tak? Jadi Allah Maha mengetahui. Jadi dia ni Allah Ta'ala bagi sakit jantung 3 wayar sumbak ni. Apalah Allah bagi saya, kawan-kawan saya semua sihat. Allah tahu. Allah bagi supaya Allah nak touch sikit kita, supaya kita Allahu Akbar, kita jadi beringat, kita jadi kembali kepada Allah. Surah apa tadi? Al-Baqarah. Ayat berapa? 216. Kalau boleh ingat ayat ni pun bagus. Kalau tak boleh ingat pun tak apa. Tapi kita faham makna. Ada perkara yang kamu tak suka, tapi ia sebenarnya baik untuk kamu. Ada perkara yang kamu suka, tapi sebenarnya Allah tahu dia tak baik. Gini, anak kita umur 4 tahun, duduk main kat dapur, tiba-tiba ada ular tedung seekor. Ular tedung. Anak kita yang 3-4 tahun tu macam mana dengan ular? Dia nak main kan? Nampak cantik bergerak, dia nak pergi main. Mak dia tengok nampak ular dekat dengan baby. Mak dia macam mana? Terus opa Gangnam style lah mak dia. Kan? Jadi tarik baby bawa lari. Macam mana baby tadi? Menangis tak? Sebab apa baby menangis? Dia nak ular. Sebab apa mak tak bagi baby? Sebab
bahaya. Mak tahu bahaya. Baby tadi nak, dia tak tahu bahaya. Dia menangis nak pula. Mak tak bagi sebab mak tahu bahaya. Maka dalam hidup ini Allah ada perkara yang kita ni nak sangat, tapi Allah tak bagi sebab Allah lebih tahu. Ular tedung tu. Satu perkara yang kita nak, Allah tak bagi. Kita nampak bergerak cantik, kita nak. Allah lebih mengetahui, jadi Allah tak bagi. Bila tak dapat apa yang kita nak, jangan putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita putus dengan Allah, seperti layang-layang terputus tali. Dia tak ada kawalan, dia akan hilang hala tuju, akhirnya jatuh entah ke mana. Kita tak boleh putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan antara ikatan yang paling penting untuk menjaga hubungan kita dengan Allah ialah solat. Solat ini adalah hubungan kita dengan Allah. Banyakkan zikir, banyakkan zikrullah. Ini yang menyebabkan kita jadi kuat. Walaupun hadapi masalah, biasa dalam hidup ni ada masalah, kita akan dekat dengan Allah. Dan jangan lupa apa yang selalu disebut oleh Nabi Yaqub. Apa dia Nabi Yaqub sebut bila hadapi masalah dan dugaan? Dia sebut apa? Fasabrun jamil. Sabar itu indah. Jangan kita putus harap dengan Allah. Kita bergantunglah pada Allah. Bagaimana Nabi Yusuf, bagaimana para nabi, akhirnya kita pasti akan mendapat satu kebahagiaan. Bahagia dan tenang di dunia, dan insya-Allah bahagia yang kekal abadi di akhirat sana. Ini sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sedikit perkongsian kita pada kali ini ada manfaat untuk semua. Terima kasih kepada yang hadir. Terima kasih kepada yang menonton Al-Kuliah saban minggu. Moga-moga terus bersama-sama menjadi ahli keluarga Al-Kuliah. Jangan tengok saja. WhatsApp kat kawan-kawan, ajak tengok juga. Tengok Al-Kuliah, mesej, share kat Facebook. Ini cara kita menyebarkan majlis ilmu. Kita nak sampaikan ilmu, barangkali kita tak berkesempatan, tak mampu, kita ajak orang tengok. Sekadar ini dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.